Video aku kali ni memang aku akan terangkan semua barang yang korang nampak kat atas ni. Okey, hai, assalamualaikum. Jumpa aku lagi dalam channel aku. Okey, aku Zamani. Yang mana belum kenal aku Zamani daripada Zaman Singgaras. Bengkel berada daripada di Pontian, Johor. Okey, baru-baru ni aku dapat WhatsApp, Instagram, Facebook yang bertanya pasal bidang cat ni lah. Kira diorang tanya macam mana nak mula cat, barang cat ni apa function dan sebagainya lah. Kira aku bersyukur lah korang support aku dari belakang. Kiranya aku suka lah sebab ramai yang berminat kan nak masuk dalam bidang cat ni. Kiranya yang mana belum tahu apa barang ni, okey, video aku kali ni memang aku akan terangkan semua barang yang korang nampak kat atas ni. Kira barang ni penuh ni keliling aku ni. Aku nak explain satu-satu. Yang mana aku faham, aku akan beritahu lah yang apa yang aku faham. Dan apa yang aku tak faham, korang boleh belajar lah daripada otai-otai yang lagi hebat daripada aku. Okey, kira terbaik jugalah yang mana bertanya tu. Sebab kita punya budak-budak Melayu kita ni boleh kira lah yang mana berminat nak masuk bahagian cat ni. Bidang ni memang 30% lah yang aku boleh tengok dalam YouTube kan. Kira boleh kira lah budak-budak kita yang mana masuk dalam bidang ni. Okey, hari ni aku akan terangkan apa yang kena ada untuk masuk dalam bidang cat ni, dan apa fungsi barang-barang ni kat atas meja aku ni. Jadinya aku akan explain satu-satu. Okey, kali ni yang pertama yang aku akan terangkan apa benda barang yang perlu ada sebelum korang nak mengecat. Kiranya maksud aku daripada spray gun, mask respirator kan, dan sebagainya. Okey, benda pertama korang kena ada untuk jadi mula mengecat ialah spray gun lah. Okey, korang boleh tengok kan apa function. Kira kalau tak ada spray gun ni macam mana korang nak cat tak? Takkan nak pakai berus. Jadinya korang kena ada spray gun lah, benda pertama. Okey, kira korang beli spray gun ni, korang kena, dalam video aku sebelum ni aku akan beritahu lah benda wajib yang korang perlu ada. Meter gauge dengan water trap. Okey, yang ini korang boleh tengok video aku sebelum ni, apa function dia, apa gunanya. Kiranya benda ni memang wajib ada lah untuk spray gun. Okey, ini yang mana tak faham, korang boleh tengok video aku yang lepas. Dan korang boleh tengok lah, korang dengar lah apa yang aku explain, sebab apa kena ada benda ni dan kenapa wajib ada benda ni. Okey, ini benda pertama lah. Okey, kedua ialah mask. Ini penting aku cakap Kira kalau korang tak pakai benda ni, aku rasa korang punya umur, rasa aku daripada age 50 boleh hidup, jadinya kurang sikit dalam 5 tahun. Jadinya 45 tahun yang korang boleh hidup kalau korang tak pakai ni bila mengecat. Ini penting jangan buat sambil lewa lah senang cerita. Sebab benda ni penting sebab korang pakai benda cat kat atas ni, semua akan terkena kat badan sendiri. Kira sebelum ni aku dah penuh dalam ni. Buih tukar clear, buih thinner, buih primer, dah penuh kat paru-paru aku ni. Aku dah hidu sebelum ni. Jadinya masa korang mengecat, korang wajib pakai benda ni. Dia efek memang bukan 2-3 hari lah. Kira korang cat hari ni, besok tu sakit, dia tak ada.
Dia long term punya efek. Kalau korang tak pakai ni, diri sendirilah tanggung. Ini mask ni fungsi dia bila korang cat, korang tak akan hidu lah benda-benda cat ni. Kira korang spray tukar clear, base coat, colour, primer, korang tak akan hidu lah benda-benda ni. Kira dia ialah untuk tapis udara daripada cat ni masuk dalam mask ni. Ini function dia. Okey, ini penting Ini wajib ada. Tak kisahlah benda murah pun, janji ada mask lah sebelum korang mula mengecat. Okey, ini mask respirator. Ini anggaran dalam 80-90 lah. Kalau nak beli je yang baik terus. Kira korang tak payah beli banyak kali. Tak lagi satu, tak membazir masa. Kalau korang beli online kan kena tunggu barang, betul. Jadinya kedua, kira kesihatan korang tak terjejas lah bila korang mengecat. Jadinya ini benda penting lah bagi aku, mask respirator. Sebab benda ni kat Shopee ni banyak ada. Jadinya korang boleh check lah. Korang boleh type mask respirator untuk painting ke, mask spray ke, dia akan keluar lah keyword dia. Benda ni bagi aku penting lah. Alright. Ketiga ialah glove. Glove orang buat kek ni, kira ini untuk cover korang punya tangan lah. Kira dari mata kasar memang tak nampak cat tu masuk dalam kita punya tangan ke apa kan. Tapi dia memberi efek lah, untuk long term punya efek. Jadinya ini korang wajib pakai lah untuk elakkan tangan kita terkena cat, dengan cat ni tak masuk dalam tangan kita lah. Tapi dia masuk, tapi tak 100% lah masuk. Kalau kita dah pakai ni, kira kita dah cover sikit lah daripada 100% tu masuk dalam badan kita. Okey, glove ada dua. Biasa aku pakai satu transparent punya, satu ialah glove hitam, black latex ni. Biasa aku pakai Black Cobra punya brand. Okey, korang boleh tengok Black Cobra punya brand ini macam gas, kira glove untuk biasa doktor pakai. Korang boleh tengok benda ni. Ini bagi aku lagi senang sebab dia ngam-ngam jari kita. Kalau yang pakai plastik tu, dia ada lebihan plastik tu kalau jari kita pendek ke apa kan. Ini ngam-ngam korang pakai. Jadinya ini benda korang kena ada sebelum mula mengecat. Okey, seterusnya ialah besi untuk simen. Korang boleh tengok. Okey, ini korang nak, bila korang dah start primer, korang akan memerlukan simen lah untuk tutup bahagian-bahagian berlubang. Dia seperti macam dinding lah sebenarnya kita. Dinding kalau pecah kan, kita akan tampal dengan tepung penyumbat tu, betul. Kira sistem painting ni pun tetap sama lah macam dinding. Kira umpama simen lah, mana-mana tempat pun, kira tempat berlubang korang kena tutup. Jadinya ini ada. Kalau korang rasa tak tahu nak cari mana, korang boleh tengoklah kat kedai aku. Aku ada jual dalam belas ringgit jugalah satu piece. Jadinya benda ni korang ada lah untuk melakukan cat. Lepas cat tu untuk melakukan simen lah. Sorry, maaf. Kira korang nak simen nanti, korang kena ada benda ni lah. Okey, yang seterusnya, yang mana berminat untuk gosok sandpaper gunakan tangan, boleh teruskan macam biasa. Kalau korang rasa nak kejar masa cepat, aku cadangkan korang pakai air sander lah. Okey, air sander ni pakai kompresor Kira dia pakai angin lah, bukan pakai elektrik. Sebab elektrik sebelum ni aku dah pakai 3-4 biji juga jahanam. Habis jahanam. Sebab terlalu lama pakai, jadinya dia tak dapat tahan lama lah. Jadinya sekarang aku pakai air sander, kiranya lama juga aku boleh pakai dia. Ini pun kat Shopee pun ada.
Jadinya korang boleh type lah sender kat dalam Shopee tu, nanti dia akan keluar lah benda ni. Tapi terpulang lah, kalau korang rasa nak pakai elektrik boleh, nak pakai angin boleh. Tapi tengok equipment korang lah. Andai kata kompresor 100 power 35 liter, takkan nak pakai ni, kira tak cukup pakai lah. Kira kompresor korang memang akan sentiasa bergerak je, dia tak akan berhenti sebab dia pakai angin yang banyak. Tengok keperluan dia, sebab ini dia punya function dia banyak tau, sebab dia boleh adjust. Okey, korang boleh tengok ada satu tembaga kat situ. Dia kira boleh adjust kelajuan benda ni. Kira korang nak pakai slow, korang pakai slow lah, pakai semua. Kalau nak pakai laju, korang boleh adjust balik lah volume kelajuan dia. Okey, ini kalau yang mana pakai sandpaper. Sandpaper untuk gosok simen, korang boleh teruskan lah. Sebab bagi aku finishing gosok lagi cantik gunakan tangan daripada benda ni. Sebab aku akan gunakan benda ni separuh, dan selebihnya aku akan pakai tangan untuk gosok, untuk ratakan simen. Jadinya jangan percaya 100% lah mesin ni, melainkan korang dah tahap legend pakai benda ni, korang boleh pakai lah macam biasa. Okey. Oh, aku lupa nak beritahu. Okey, ini sandpaper tu bukan pakai sandpaper ni Ini sandpaper yang A4 punya size. Jadinya dia ada, ini 5 inci punya air sander. Jadinya korang akan pakai ni. Dia sama je dengan sandpaper petak tu, cuma dia ialah bulat lah. Lagi satu dia dah ada span kat sini, kira korang boleh lekat. Nampak? Korang boleh lekat dan sand. Korang boleh sandpaper lah benda part permukaan yang korang nak simen tu. Jadinya ini function dia lah. Ini 5 inci punya. Tengok kegunaan korang lah. Kalau korang pakai besar, andai kata permukaan kereta ke, boleh pakai 6 inci. Kalau nak lagi mahal sikit, pakai 8 inci. Tengok kegunaan korang lah. Kalau korang pakai motor, pakai kecil sikit, sebab dia ada kecil lagi. Dia ada 3 inci pun ada. Tengok kegunaan korang. Okey. Okey, yang lain. Okey, ini yang macam simen tadi, cuma dia boleh bender lah. Maksud aku dia boleh lentur. Okey, sebab apa aku kata korang kena ada benda ni? Sebab bila korang simen kat tempat rata, memang tak ada masalah lah korang pakai benda ni. Tapi bila ada tempat berlekuk, jadinya korang tak boleh nak adjust tau benda ni. Benda ni memang lembut, tapi tak 100% lah. Dia boleh tarik ke permukaan berbukit ke. Sebab ini meratakan bahagian simen yang tepat, susah sikit lah daripada yang biasa. Jadinya aku rasa korang bagi pemula kena ada pakai benda ni lah. Sebab benda ni banyak kegunaan dia lah. Bila korang simen korang punya part permukaan yang nak disimen tu, benda ni boleh melengkung. Kira dia boleh adjust simen tu lagi cantik lah. Kira simen korang lagi lawa daripada biasa. Aku rasa bagi pemula painter, aku rasa kena pakai ni lah. Sebab benda ni makan masa yang panjang lah untuk korang nak lawakan simen korang. Sebab aku sampai sekarang pun tak ada persen lah lawa simen aku. Yang otai-otai aku tengok semua rata diorang simen. Memang cantik lah. Kita sebab bahagian cat ni, bidang cat ni perlukan seni. Tak ada seni kalau setakat nak suka-suka je, memang sampai bila-bila lah tak pandai. Korang kena try and error lah senang cerita. Korang kena cari survey barang-barang dia, baru korang akan tahu apa function dia. Okey, ini simen punya getah nampak, dia boleh lentur. Jadinya permukaan yang aku kata tadi berbukit ke, tempat yang sempit ke, korang boleh adjust lah pakai ni. Okey, ini antara salah satu penting lah bagi pemula painter. Aku rasa korang wajib pakai ni lah sebelum korang pakai ni. Okey. Okey, spray gun sudah, mask respirator sudah, air sander sudah, glove pun sudah. Okey, ini sandpaper. Okey, ini sandpaper biasa Kalau korang nak lagi baik, cari waterproof lah. Sebab kita nak gosok
kita perlukan air ataupun sabun, ataupun boleh gosok kering. Ikut style masing-masing lah. Kalau nak rasa pakai air, boleh pakai air. Kalau nak rasa pakai sabun, boleh pakai sabun. Cuma aku rasa korang cari lah yang sandpaper yang ada waterproof. Kira kalau korang gosok pakai air, dia tak koyak lah sebenarnya kita. Korang boleh gosok macam biasa. Okey, memandangkan aku cakap sandpaper, disebabkan sandpaper, korang kena ada sanding block. Okey, apa function sanding block ni? Okey, sanding block ni untuk tempat flat, sebab dia dah meratakan tau. Dia tak macam tangan kita. Tangan kita tak 100% boleh rata macam cermin. Jadi ni sanding block ni function dia untuk ratakan permukaan tempat yang disimen dengan permukaan yang tak disimen. Kira permukaan asal lah sebenarnya kita. Bila korang nak simen, macam gini lah. Sebab sanding block ni pun murah je, tak mahal. Dalam RM10 gitu. Dalam aku punya Shopee ada jual. Kalau korang rasa, korang boleh tekan lah link kat atas ni. Aku ada bagi link untuk Shopee aku. Jadinya korang boleh tengok lah apa function dia sanding block. Sanding block ni function dia, kira kegunaan, kelebihan dia bagi aku lah, dia boleh meratakan permukaan tu. Kira 80% tepat lah dengan permukaan tu, daripada menggunakan tangan kau sendiri. Sebab tangan sendiri kita ada kejap tegak, kejap bengkok sikit. Jadinya tak 100% lah tangan kita. Kalau nak gosok, setakat untuk melicinkan, boleh lah pakai tangan kita. Kalau nak meratakan, aku rasa korang memang perlu, wajib ada sanding block ni. Sebab dia, ini yang medium punya sebab dia ada lagi besar. Besar lagi pun ada, kecil sikit pun ada. Jadinya aku rasa sesuai pakai ni lah. Sebab aku motor ke kereta ke, semua aku pakai sanding block ni. Kalau korang rasa macam terlalu besar, korang potong je benda ni. Ikut cita rasa sendirilah macam mana korang nak gosok kan. Jangan ikut orang. Jadinya sanding block, bila ada sandpaper, korang kena ada sanding block lah. Ini wajib ada sebelum korang nak start spray. Kalau korang tak ada ni, kira korang punya step untuk mengecat lepas ni memang habis. Alright. Okay, tadi aku cut jap video. Tadi aku pergi minum air 8 gilin air sebelum aku sambung cakap. Sebab tak ada orang taja aku air untuk video ni, jadinya aku minum air kat rumah sendiri je lah jawabnya. Jadilah air masak untuk explain benda-benda ni kan. Ini makan masa kalau nak explain. Sebab nak explain, nak bagi orang faham. Okay, kita sambung next terusnya untuk equipment yang perlu ada sebelum mengecat. Okay, ini dalam video aku sebelum ni aku ada. Korang boleh tengok dalam video aku mixing ratio. Okay, ini pembaris untuk sukat cat yang ada kat atas ni. Kira function dia untuk sukat lah. Kira kebanyakan orang yang aku tengok lah sebelum ni, dalam video sebelum ni pun aku dah pernah cerita. Sebab diorang akan memakai pembaris biasa. Kalau ratio 2:1, diorang akan 1, 2, 3. 2 tu ialah ratio 1, 3 tu ialah ratio 1. Tu yang pening ke lah. Jadinya korang kena ada mixing ruler ni lah. Walaupun korang ada mixing cup yang aku beritahu sebelum ni, yang dah siap diorang punya mixing, jadinya korang standby lah pembaris ni. Pembaris ni pun dalam RM20 lah kalau tak silap aku. Jadinya aku rasa korang kena ada lah benda ni. Walaupun tak pakai, standby lah. Andai kata nak pakai, korang dah ada barang betul. Jadinya korang tak membazir masa kat situ. Okay, adik-beradik mixing ruler tadi ialah ini yang aku cakap tadi, mixing cup ratio. Benda ni pun dah siap dia punya berapa banyak nil ratio cat yang nak dipakai. Jadinya korang boleh tengok video aku sebelum ni, aku ada explain benda ni. Jadinya kalau korang nak beli ke, korang boleh direct Shopee aku lah. Sebab aku akan tinggal link Shopee aku kat bawah. Korang boleh survey lah barang-barang untuk pemula painter. Sebab barang dalam kedai aku pun
kebanyakan dari untuk pemula painter lah, yang mana nak start mengecat kan, diorang tak tahu barang apa nak buat. Jadinya korang boleh survey lah. Okay, ini aku tak payah explain banyak lah. Korang akan tengok video aku sebelum ni, korang akan tahulah. Okay. Okay, yang seterusnya ialah kertas cat. Okay, korang boleh tengok. Okay, ini function dia untuk andai kata sebab cat ni kat kedai cat, dorang takkan buat benda ni time korang nak beli baru dorang akan buat. Kira dorang dah standby stok banyak-banyak. Sebab apa aku cakap kena ada benda ni? Sebab bila cat dah terlalu lama, dia akan jadi ampas kat bawah tu. Ampas tu yang akan ganggu kerja cat kita. Jadinya function dia ialah ampas yang aku kata tadi tu, dia akan letak kat dalam ni lah. Sebab dia umpama filter lah. Kira korang nak kira contoh lah, kira air bercampur dengan pasir. Kalau korang nak asingkan pasir ni, korang akan tapis, betul? Okay, ini sama je function dia. Kira dia tapis untuk cat punya lah. Kira ampas tu tak akan masuk ke dalam spray gun korang. Kira tak tersumbat lah spray gun korang. Jadinya ini pun ada, kena wajib ada untuk yang siapa yang melakukan cat, yang mana menggunakan spray tin. Tak perlu lah pakai benda ni, sebab korang tengah sembuh je, korang tak payah tapis cat tu. Jadinya korang yang bukan kalau pakai spray tin. Jadinya untuk spray gun saja lah yang wajib ada benda ni. Jadinya korang boleh belilah. Okay, next ialah ini benda yang paling simple. Korang kena ada tape lah. Tape ni dia banyak saiz. Dia ada kecil. Ni bahagian yang kecil, korang boleh tengok. Alright, ini ialah besar punya, besar sikit. Dan ini ialah besar lagi. Kira tape banyak ada jenis. Tengok korang punya guna nak pakai untuk cat apa, dan korang nak tutup berapa banyak tempat, yang besar ataupun yang kecil. Kira ini biasa aku akan pakai untuk tutup permukaan yang aku tak nak cat. Kira andai kata aku nak cat, kira ini permukaan dia, andai kata aku nak cat separuh saja, jadinya aku akan tutup separuh ni menggunakan tape kecil lah. Jadinya aku tak perlu pakai tape besar. Jadinya kira korang kena tengok lah kegunaan ni. Korang belilah tape bagai saiz, tengok kegunaan. Jadinya andai kata korang nak pakai besar, korang dah ada besar. Korang nak pakai sedang, korang dah ada sedang. Dan kalau korang nak pakai kecil, korang dah ada yang kecil. Jadinya jangan risau nak keluar modal, sebab benda ni korang akan pakai satu masa. Kira kalau hari ni tak pakai, esok kalau esok tak pakai, minggu depan pula ada panggil. Jadinya beli je, tapi jangan kau beli satu kontena. Kalau kau beli satu kontena tu kadang mengarut sangat tu, kau nak beli. Beli bergerak lah. Lagi-lagi time waktu PKP ni, kiranya korang pandailah bagi duit korang tu, jangan terlampau banyak, jangan terlampau sikit. Ini pun sama macam tape tadi. Cuma tape tadi tu aku biasa tutup akan surat khabar. Ini dia dah siap, plastik ni. Kira dia pun function dia untuk tutup permukaan yang kau tak nak cat. Jadinya dia dah siap tape kat bawah ni, dan plastik untuk tutup permukaan tu. Jadinya ini plug and play pun senang bagi aku. Sebab korang tinggal tarik, andai kata korang dah habis cat, korang tinggal tarik je tape dia ni. Kiranya benda ni dah cover. Sebab dia ada banyak saiz. Dia ada 100mm punya, paling besar lagi. Sebab ini biasa aku pakai untuk motor, jadinya aku pakai kecil saja. Kalau korang nak pakai beli kereta, nak buat untuk cat kereta, korang boleh ambil besar sikit dan sebagainya lah. Dia berbagai saiz dia ada. Kalau korang rasa nak jimat, aku rasa korang pakai ni. Sebab benda ni tak pakai surat khabar. Yang tape tadi biasa akan pakai surat khabar lah. Korang nak tutup, tengok duit, tengok poket sendiri lah sebenarnya kita. Kalau poket sendiri pun
ada bahagian wallet tu ada bocor kat bawah tu sikit tu. Jadi ni pakai yang ni lah. Aku rasa ini jimat sikit lah daripada yang tadi. Alright. Okay, yang seterusnya. Okay, ini korang tahu apa benda kan? Tak tahu? Okay, aku explain benda ni. Ini ialah Scotch Bridge. Dia seumpama ketas pasir, cuma dia tak makan kuat macam ketas pasir. Okay, Scotch Bridge ni biasanya akan digunakan selepas korang primer. Okay, ini primer yang aku kata. Bila korang tak pakai benda ni, andai kata korang tak gosok primer yang korang spray tadi, dia akan menjadi menggerutu lah. Korang boleh tengok lah. Andai kata kira umpama primer tu korang spray, bila korang tak gosok, dia akan jadi nampak macam pasir, berbiji-biji. Jadinya aku rasa korang kena pakai benda ni lah, Scotch Bridge ni. Scotch Bridge ni pun tak berapa mahal. Satu keping ni, tapi mahal jugalah. Tapi berjimat lah pakai. Tengok kegunaan lah, jangan pakai semua. Sebab benda ni boleh potong. Jadinya kalau korang pakai kecil, permukaan tu kecil je, korang potong lah sikit je. Jangan potong banyak. Cuba jangan bazir sangat setan. Jadinya berjimat. Okay, Scotch Bridge ni kena ada untuk primer. Sebab bila korang dah kira primer dah kering, korang kena gosok dulu. Andai kata kalau tak perlu simen, korang kena gosok dulu baru masuk base coat. Jadinya benda ni yang akan pakai bila primer tu korang dah cat. Jadinya benda ni lah korang akan pakai. Alright. Yang lain-lain aku tengok. Okey, ini kegunaan spray gun. Okey. Ini adalah tempat cuci spray gun korang bila korang dah habis pakai. Sebab aku ada cerita sebelum ni, korang perlu pakai spray gun satu kegunaan. Andai kata satu primer, korang guna satu spray gun. Korang nak pakai tu clear, korang guna spray gun lain. Kalau korang nak guna base coat, korang pakai spray gun lain. Jadinya tidak bercampur aduk lah. Kira primer, clear coat tak masuk satu tempat dalam spray gun tu. Sebab kita tak tahu dalam spray gun tu kita betul-betul 100% kita bersihkan. Jadinya nak lebih hati-hati, aku rasa korang beli satu spray gun, satu kegunaan. Okey, ini function. Ini ialah untuk cuci spray gun korang bila korang dah berpakai. Lepas korang dah habis cat, aku harap korang basuh lah spray gun korang. Jangan tinggal. Jangan lengah-lengahkan masa. Lepas habis je terus cuci. Okey, ni dia ada berus tempat cuci nozzle. Korang boleh tengok benda ni kecil je, dia tak besar. Kiranya aku ada jual tapi barang pre-order lah. Sebab aku tak tahu berapa ramai yang pakai spray gun. Jadinya kalau korang rasa berminat, korang boleh komen kat bawah lah. Kalau korang andai kata ramai yang berminat dengan barang ni, aku akan jual lah. Aku akan ambil dulu stok, baru akan aku keluarkan produk tu kat Shopee aku. Okey. Lain aku rasa okey, ini yang terakhir kalau tak silap aku. Kalau ada miss, aku akan buat next video yang apa yang aku miss, apa yang aku dah explain, korang dengar lah. Okey, ini ialah kegunaan dia untuk selepas korang selesai mengecat, kira habis clear coat, korang akan pakai benda ni untuk naikkan color clear tu. Bukan korang lepas clear tu terus siap Kira korang lepas clear tu korang kena polish. Okey, ini function dia. Ini untuk polish Ini kegunaan span ni. Kiranya korang boleh pakai kat air sander tadi, tapi jangan guna air sander untuk ketas pasir tadi lah. Kalau boleh korang beli 2 biji benda ni, air sander, satu untuk polish, satu untuk ketas pasir. Jadinya korang tak bercampur aduk. Kira habuk kat ketas pasir tak bercampur dengan polish. Okey. Ini kegunaan dia untuk polish, untuk flat punya. Ini yang berbulu punya, korang boleh survey lah barang ni.
Alright, aku rasa equipment basic lah untuk sebelum pengecatan. Aku rasa itu saja yang tadi. Jadinya kira seterusnya video yang aku akan cerita ialah apa fungsi barang kat atas ni dan apa gunanya dan berapa bancuhan ratio dia. Alright.